Betul. Okey. Bercakap tentang profesional. Profesional. Maksak. Ya, saya rasa awak dah tahu dan sedia maklum mengenai maksak itu sendiri. Dan kita sedia maklum, kalau tempoh lalu, tahun lepas kalau tak salah, saya berjumpa dengan orang yang sama juga cerita mengenai fungsi, peranan dan juga aktiviti. Tapi kali ini mereka tampil dengan satu yang lebih powerful, istilahnya lebih lebih gah di situ. Okey. Jadi pelancaran karnivalnya ataupun penganjuran karnivalnya bersama Encik Ahmad Faiz Ahmad Ramli yang merupakan Setiausaha Agung Maksak. Terima kasih pagi Sabtu ini bersama kami berkongsi. Pertama sekali, bila sebenarnya penganjuran maksak ni akan diadakan? Mini Karnival Sukan Maksak ni kita akan adakan pada hujung bulan ni, 22 hingga 26 April di sekitar Johor Bahru lah. Di sekitar Johor Bahru. Sebenarnya tahun lepas kita mulakan idea ini di Kuala Lumpur. Jadi berdasarkan konsep turun padang merakyatkan pemerintahan awam yang dibuatkan oleh yang dipertuakan Misteri Tan Sri Dr. Ali Hamzah. Jadi kami turut ke Johor Bahru pula kali ini untuk bersama-sama pemerintahan awam di sana pula. Penghijrahan itu pasti mengharapkan ada satu lagi orang kata benda yang lebih segar, yang lebih berlainan daripada penganjuran yang sebenar. Jadi antara intipati yang diberi penekanan supaya ini nampak lebih segar sebab ialah ada berhijrah ada kan. Pergi keluar daripada Kuala Lumpur. Apa yang menjadi tumpuan daripada pihak anda? Di Johor Bahru pastinya mereka merupakan host pada kali ini, Maksak Johor. Jadi Maksak Malaysia dengan kerjasama mereka, kita bersama-sama menganjurkan 5 sukan kali ini. 5 jenis sukan kita akan anjurkan, iaitu olahraga, bowling, jumping bowling, petang, hoki dewan dan juga sepak takraw. Kelima-lima sukan ini bahkan melibatkan hampir 2,000 atlet dan pegawai daripada seluruh negara, 18 badan gabungan maksak. Ada yang profesional atlet? Mereka merupakan anggota pemerintahan awam, semuanya civil servants, dan mereka ini juga ada yang mewakili negara. Mereka pun boleh dibenarkan juga? Dibenarkan, asalkan mereka adalah anggota pemerintahan awam, sama ada tetap, kontrak dan sebagainya. Sengit saingan dulu. Okey, bagaimana sebenarnya acara sebegini bila dah berkumpul ramai-ramai itu, macam mana ia boleh mengukuhkan hubungan? Sebab kadang-kadang kalau jabatan ini dia dengan jabatan ini aja, kadang-kadang nak bergaul tu mungkin agak suka. Jadi macam mana ini boleh merakyatkan lagi? Sebenarnya dalam setiap pasukan tersebut pun terdiri daripada berbagai jabatan. Contohnya kita ambil Maksak Wilayah Sultan contohnya. Mereka juga terdiri daripada anggota pemerintahan daripada berbagai jabatan. Daripada mungkin di BKL, daripada jabatan Perdana Menteri, dan mereka ni sendiri berkumpul sebagai satu pasukan. Kemudian apabila mereka berjumpa di dalam konsep dalam satu karnival yang begini, mereka berjumpa ramai kawan-kawan yang baru daripada seluruh negara, dan kita akan adakan majlis-majlis tertentu, majlis pembukaan, majlis makan malam, di mana mereka boleh ramah mesra, mingle around. Ini antara yang intipati jadual lah. Berapa lama tempoh hari tu? Daripada 22 hingga 26 April. 22, 23. Lebih kurang dalam 5 hari. Betul. 22 ni kita mulakan acara kita, sukan kita bermula, dan kita selain daripada acara sukan tersebut, kita juga ada acara sosial lah. Macam majlis, antaranya YB Menteri Besar Johor sendiri, Datuk Seri Khalid Nordin akan menjadi host kepada majlis makan malam rasmi karnival sukan tersebut pada hari Khamis 23 hari bulan. Ini bukan kali pertama karnival seperti dianjurkan. Jadi untuk tahun ini apa antara keistimewaan yang dipaparkan lagi, mungkin secara besarnya, mungkin hala tuju lebih jauh lagi untuk Maksak? Kerana Maksak tahun ini mempunyai agenda yang besar, projek besar, di mana sempena Malaysia menjadi pengurusi ASEAN. Maksak juga terus sama-sama menyokong konsep komuniti ASEAN ini melalui penganjuran The First ASEAN Civil Service Games, di mana kami akan menjemput seluruh negara anggota ASEAN, anggota pemerintahan awam daripada negara ASEAN, mewakili negara masing-masing dalam 5 jenis sukan juga. Hampir serupa formatnya dengan mini carnival ini. Iaitu sukan-sukan yang kami bakal anjurkan adalah bowling, golf, futsal, pingpong dan badminton. Jadi insyaAllah bulan November ini kita akan melihatkan aksi-aksi ASEAN Civil Servants lah, berjumpa dengan rakan dalam dari seluruh negara ASEAN pula ya. Itu dia lagi besar dia punya. Okey, untuk persiapan ke arah 22 bulan ni, apa antara lagi persiapan saat akhir yang masih lagi dilakukan? Kami masih dalam proses pendaftaran, dan kami yakin yang kesemua pasukan ini dalam fasa persediaan akhir. Pelatihan pusat dan pemilihan pastinya telah dilakukan oleh pasukan masing-masing, dan kami yakin
pertandingan kali ini, karnival kali ini akan menyaksikan kualiti pemandangan yang tinggi lah. Kerana majoriti pemain yang bertanding kali ini sebahagian mereka juga mewakili negara. Contohnya dalam sukan sepak takraw memang tarafnya tinggi. Kalau kita lihat dalam pasukan negara sekarang hampir 70% daripada pemain adalah anggota Perkhidmatan Awam. Dan begitu juga olahraga, petang ni semua sukan taraf tinggi lah. Jadi ia bukan sekadar pertemuan biasa-biasa lah. Dia bukan sekadar sukan yang bersifat sosial sukan gitu. Dia ada satu benda lagi yang ingin dicapai. Antaranya tadi adalah untuk memberi saingan dan dalam masa sama dia nak berbentuk yang kawan-kawan lain. Saya rasa itu penekanan. Sudah memang ada garis panduan ke? Okey, kalau ini menang dia akan pergi ke sini. Hasil daripada pengajuran Mak-Sat. Kerana itulah hasrat Mak-Sat nak ingin membolehkan anggota Perkhidmatan yang bakat, yang baik pergi ke tempat yang lebih tinggi. Selain daripada mewakili negara dalam kejohanan yang lain, kami adakan khusus ni ASEAN Civil Service Games ni untuk mereka juga menunjukkan bakat mereka di peringkat ASEAN. Kerana sebelum ni tidak pernah lagi ada kejohanan begini. Ini kali pertama. Kali pertama kita adakan. Jadi mereka ada platform yang lain selain daripada peringkat kebangsaan. Mereka boleh terus peringkat ASEAN selepas ni. Jadi ada sesuatu yang mereka boleh look forward lah. Dan bagaimana pula apa antara hadiah-hadiah yang bakal mereka bawa pulang dengan memenangi penyertaan mereka? Okey. Hadiah setiap kategori acara Mak-Sat ni kita memang tawarkan hadiah selain daripada medal, wang tunai dan sebagainya lah. Dan ini merupakan satu yang baru juga kerana sebelum ni kita hanya berkisar kepada piala dan medal saja. Jadi sejak tahun lepas kita telah perkenalkan memberi sedikit wang tunai kepada mereka sebagai insentif untuk mereka berjaya. Dan ingin saya maklumkan di sini bahawa Mak-Sat juga mempunyai satu sistem kita panggil skim insentif sukan Mak-Sat. Di mana atlet Perkhidmatan Awam yang berjaya memenangi pingat di arena antarabangsa, pingat emas, perak dan gangsa, mereka akan diberikan ganjaran sewajarnya di bawah skim insentif sukan Mak-Sat ni. Seperti kalau mereka menang di SEA Games, mereka menang di Asian Games, menang di Commonwealth, menang di Olimpik, ada penghargaan dari segi insentif wang juga. Dalam bidang sukan, Isyam juga Cik Fazli, sekarang ni pun kita sedang menunggu keputusan Datuk Lee Chong Wei. Bagaimana berita-berita sebegini memberi impak kepada atlet lah secara keseluruhannya? Saya rasa dalam kes Datuk Lee Chong Wei ni mungkin kita melihat ni dari segi pembangunan pemain lah. Pembangunan pemain. Jadi saya rasa ini sebagai satu sign, satu tanda kepada atlet-atlet supaya dan juga para pentadbir sebenarnya, kerana sudah tiba masanya kita tidak bergantung kepada seorang pemain saja. Kerana pipe tu perlu diteruskan, pembangunan perlu diteruskan supaya tidak keterusan pemain lagi lah. Kiranya Mak-Sat merupakan satu lagi platform ataupun satu lagi tempat untuk mereka kita nak cungkil bakat-bakat baru yang sebab mereka yang menyertai kalau kita fokus kepada sukan Mak-Sat ini, Mak-Sat Malaysia ini, mereka yang berumur semuanya masih muda dan juga ke peringkat senior sendiri. Ya, kita semua peringkat umur ada. Semua peringkat umur, hampir semua peringkat umur kita jemput, terbuka, dan juga ada kategori veteran yang kita panggil 40 tahun dan ke atas. Ada juga kategori khas untuk mereka. Kerana range umur anggota Perkhidmatan Awam ni agak luas. Jadi kita ada special kategori. Nak bersaing dengan yang muda-muda tu mungkin ada sedikit. Baik, selain daripada menganjurkan seumpama ini carnival ataupun fokus pada sukan, Mak-Sat itu sendiri peranan dia yang lain mungkin kita boleh kongsi juga di ruang yang ada ni. Mak-Sat memangnya peranan untuk menganjurkan kejohanan sukan, sosial dan rekreasi di kalangan anggota Perkhidmatan Awam. Contohnya tahun lepas kita telah mulakan acara larian terbuka. Kita adakan larian Hari Malaysia, kita adakan Kapal International Run, kita juga menyumbang di situ. Dan kami ingin keluar daripada kepompong berjumpa sesama anggota Perkhidmatan Awam saja. Kita ingin keluar dan promosikan masyarakat organisasi kami ini kepada masyarakat supaya mereka kenal bukan saja anggota Perkhidmatan Awam tapi juga kami publik, masyarakat juga kenal Mak-Sat sebagai satu agensi yang cukup turut berperanan untuk melahirkan atlet-atlet untuk pasukan negara. Untuk acara sebesar ini dan dari tahun ke tahun, adakah Encik Fazli lihat penambahan dari segi penyertaan atlet? Program Mak-Sat tahun saya ambil contoh 2014, 2014 melihatkan peningkatan sebanyak 3,000 atlet, 3,000 peserta berbanding tahun 2013, 19,000. Dan ini menunjukkan yang program kita ni telah mendapat
sambutan daripada bukan saja anggota Jabatan Awam tapi juga daripada masyarakat lah. Kerana acara-acara layanan terbuka contohnya menjadi satu trend kini. Jadi bila kita anjurkan acara-acara layanan terbuka ni banyak sokongan daripada rakyat dan masyarakat. Persiapan dari segi logistik bagaimana? Sebab acara sebesar ini dari segi tempat letak keretanya, penempatan atlet dan sebagainya bagaimana? Untuk mini carnival kita tidak adakan di satu kawasan yang kompleks sukan. Kita adakan merata di Johor Bahru. Olahraga kita akan adakan di Edu City, Nusajaya. Petong kita adakan di Taman Tampoi Utama di Tampoi. Bowling kita akan adakan di Diamond Bowl. Kemudian hoki dewan kita adakan di Nusajaya juga. Dan sepak takraw kita akan adakan di UTM Skudai. Jadi venue tu agak merata-rata. Jadi insya-Allah kita tidak ada masalah dari segi logistik lah, kerana hotel juga kita ambil hotel yang berdekatan dengan venue, dan saya pasti pasukan akan menikmati dan enjoy dia punya. Itu penting juga ada, baru abang-abang ada semangat sikit dalam pasukan. Kita doakan yang terbaik Selamat maju jaya untuk mini carnival. Dan terima kasih Encik Fazli kerana bersama kami pagi ini. Terima kasih. Baik.